Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua followers di FB page kami Mrs. Azimah & Co. Buat pertama kali ni saya ingin meminta maaf kerana sepatutnya seperti semua yang sedia maklum, kita sepatutnya bersiaran pada hari Jumaat yang lepas secara FB Live. Tetapi kami terpaksa menunda perkongsian ataupun sharing session berkenaan dengan kes kemalangan jalan raya ni disebabkan oleh perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, iaitu kami perlu menghadiri short notice meeting bersama anak guam kami. Jadi insyaAllah pada hari ini dalam tempoh masa sejam ini kami akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan tuntutan kemalangan jalan raya dan juga tuntutan insurans, yang mana saya rasa perkara ini adalah perkara penting yang perlu ada ataupun semua pengguna ataupun pemandu jalan raya di Malaysia perlu tahu tentang proses ini. Dan bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah marketing manager firm kami, Puan Azlin, yang mana Puan Azlin akan memilih dan juga membacakan soalan-soalan daripada followers di FB kami yang telah PM kami, DM kami, dan juga ada juga yang menghantar soalan terus ke WhatsApp saya. Jadi kami akan pilih soalan-soalan tersebut, kita akan utarakan, kita akan kupas dan kita akan jawab satu persatu pada hari ini insyaAllah. Untuk memudahkan anda semua memahami tentang proses tuntutan insurans dan juga kemalangan jalan raya yang melibatkan kenderaan di Malaysia ini, suka untuk saya pecahkan kepada dua bahagian, yang mana satu bahagiannya bagi kes-kes kemalangan yang hanya melibatkan kerosakan kereta saja, tidak melibatkan sebarang kecederaan, dan yang keduanya apabila melibatkan terhadap diri sendiri ataupun kepada third party. Dua proses ini adalah berbeza, yang mana untuk kerosakan kereta, kemalangan yang hanya melibatkan kerosakan kereta, ada proses-proses ataupun langkah-langkah yang perlu anda ambil sebelum membuat tuntutan terhadap pihak insurans bagi kereta yang melanggar anda. Jadi bagaimana proses-proses tersebut telah pun saya bincang ataupun kupaskan dengan panjang dalam post saya sebelum ini. Anda boleh rujuk untuk kemalangan jalan raya yang hanya melibatkan kerosakan kereta saja. Bagi situasi kedua ataupun keadaan kedua, yang mana kemalangan jalan raya yang melibatkan kecederaan ataupun kematian, untuk kes-kes tuntutan yang dibawa untuk kes-kes sebegini, lazimnya memang tidak boleh tidak para pengguna jalan raya perlu untuk engage ataupun lantik peguam bagi membuat tuntutan terhadap pihak insurans yang melanggar kenderaan anda tersebut. Untuk tidak melengahkan masa lagi, kita akan minta Puan Azin untuk pilih ataupun ambil soalan-soalan yang telah diajukan oleh para followers kami untuk kita kupas dan bincangkan soalan-soalan tersebut. Hello, hai semua. Saya Azlin, marketing manager untuk kepada Puan Azimah. So, apa yang saya akan yang soalan yang kita pick hari ini adalah yang diambil daripada basically daripada FB page kami lah, Mrs. Azimah & Co, dan juga WhatsApp yang diterima oleh pihak kami. Okey, contoh soalan satu, bila accident, service center akan claim atas insurans sendiri. So, lepas dah selesai baru akan claim atas insurans kereta yang melanggar. So, ada tak ada efek NCD dan berapa cepat proses dia? Ini soalan yang sering diajukan kepada kami. Memang betul, sekiranya berlaku kemalangan jalan raya dan telah pun dibuktikan ataupun dikeluarkan laporan polis yang mengesahkan pihak yang melanggar itu adalah pihak yang bersalah. Kebiasaannya bila pergi ke service center, bila kita nak buat tuntutan insurans bagi repair ataupun untuk membaiki kos kenderaan kita yang telah rosak tersebut, pihak service center ataupun workshop biasanya memang akan claim atas insurans kereta kita dahulu. Jadi jangan takut, sebab ramai orang bila ingat dah claim atas insurans kereta kita, nanti next year NCD kita akan naik. Sebenarnya tak. Memang normal proses, dia akan claim atas insurans kereta kita dahulu bagi mempercepatkan, sebab kalau claim atas insurans kereta yang melanggar tu, benda tu akan makan masa. So kebiasaannya pihak service center ataupun workshop memang akan claim atas insurans kereta kita. Kemudian lepas dah selesai semua pembaikian semua, barulah perkara tersebut akan pihak insurans akan claim atas pihak insurans kereta third party ataupun orang yang melanggar. Tapi jangan risau, NCD memang takkan efek. Benda tu next year still lagi akan bayar pada sekiranya anda dah dapat maksimum punya pemotongan NCD sampai 50% for example, masih lagi dikekalkan. NCD kita memang takkan efek. Cumanya bagi mempercepatkan proses, pihak service center atau workshop memang akan claim atas insurans kereta kita dahulu. Dari segi soalan kedua tadi, pecahan kedua, berapa lama masa yang diambil, itu bergantung kepada service center tersebut
dan juga pihak adjuster insurance. Sebab kebiasaannya bila dah hantar, pihak service center akan assess ataupun akan menilai kerosakan kereta, kemudian akan hantar quotation kepada pihak insurance, dan pihak insurance akan hantar adjuster kalau untuk kes yang major punya breakdown ataupun kerosakan yang major, akan hantar pihak adjuster daripada pihak insurance untuk melihat kerosakan. Sekiranya claim tersebut diluluskan, maka pihak service center akan terus boleh proceed dengan repair kereta tersebut lah. Jadi bergantung dalam 2 ke 3 bulan. Kadang-kadang ada juga yang cepat dalam sebulan dah siap. So bergantung kepada kerosakan kereta, spare part yang di order ataupun ditempah oleh service center tu. Kalau benda tu lambat, so benda tu akan effect proses untuk tuntutan tersebut. Jadi saya harap clear dekat situ ya. Okey, nombor 2, bila accident dan kita tak buat report polis, boleh tak claim? Ini juga benda yang selalu berlaku. Bila accident, third party ataupun orang melanggar tu tak buat report polis. Kebiasaannya kes-kes macam ni memang tak boleh buat claim. Melainkan kalau kita ada nombor plate orang tu lah. Tapi ada nombor plate pun memang susah sebab proses kat Malaysia ni kena ada report daripada kedua-dua pihak. Pihak yang melanggar dan pihak yang dilanggar. Bila pihak yang dilanggar tak buat report polis, benda tu akan diklasifikasikan sebagai kes langgar lari. Polis hanya akan keluarkan saman kepada pihak yang melanggar. Itu pun kalau kita ada nombor plate dia. Kalau kita tak dapat nombor plate dia, memang tak boleh claim apa-apa, cuma kita boleh claim atas insurans kereta kita kalau dia rosak. Yang masalahnya bila claim atas insurans kereta kita, next year for sure memang IC dia akan naik lah. Jadi kalau untuk kes yang tak buat report polis, third party tak buat report polis ni memang bermasalah untuk claim insurans. Okey, nombor 3. Kadang-kadang kalau bila berlaku kemalangan tu, kereta yang melanggar kita tu tak ada insurans, tak ada road tax, macam mana ya? Untuk kes-kes kemalangan yang pihak yang melanggar tu tak ada insurans, ada 2 situasi. Pertamanya untuk kes yang hanya melibatkan kerosakan kereta sahaja, memang tak boleh claim insurans lah sebab dia tak ada insurans. So apa yang kita boleh buat, kita claim kita punya insurans sendiri. Bila kita claim insurans kita sendiri, kita terpaksa bear the cost lah untuk NCD next year. So, kalau sekiranya kerosakan kereta tersebut banyak ataupun tinggi, maka cara yang terbaik adalah lantik peguam dan filekan saman civil terhadap pihak yang melanggar. Jadi kalau nak filekan saman civil ni, memang pihak yang dilanggar tu perlu lantik peguam dan bayar legal fees kepada peguam untuk filekan saman civil tersebut lah. Mungkin boleh hantar dulu lantik peguam, kemudian peguam kebiasaannya akan hantar dulu letter of demand. Sekiranya masih lagi tak dapat feedback yang positif daripada pihak melanggar, memang next course of action memang kena filekan saman civil ke mahkamah. Untuk kes-kes yang melibatkan kecederaan fizikal terhadap pihak yang dilanggar, ini banyak pihak orang ataupun orang awam tak tahu berkenaan dengan MIB ataupun Motor Insurance Bureau of West Malaysia. Yang ini anda boleh check dia punya website ya. Sekali lagi saya sebut, Motor Insurance Bureau of West Malaysia, MIB, short form dia ataupun singkatan dia MIB. Yang mana MIB ni adalah satu biro-biro insurans bagi di Semenanjung Malaysia untuk kes-kes yang melibatkan kemalangan. Untuk orang yang dilanggar tu, orang yang melanggar tiada insurans ataupun road tax. Jadi apa yang di cover hanyalah yang melibatkan kecederaan fizikal sahaja. Contohnya kena hospitalize, masuk hospital, bil hospital, kaki patah semua, boleh claim daripada MIB ni. Untuk detailsnya anda boleh terus pergi ke website, nanti ada semua ditulis dekat dalam website tu macam mana cara untuk filekan tuntutan. Dia sama ada dia boleh buat secara sendiri, maksudnya pihak yang menuntut tu filekan tuntutan sendiri, ataupun boleh juga untuk lantik peguam. Jadi sekali lagi, Motor Insurance Bureau of West Malaysia, boleh pergi ke website dia dan baca details di sana. Kita boleh move. Okay, ini sesi kita masuk ke bahagian yang kedua. Kalau tadi saya dah simplify ataupun saya dah rumuskan soalan-soalan yang kami terima, yang untuk bahagian kedua ini pula kami ambil terus daripada soalan-soalan yang kami terima dan juga kami sebutkan juga nama-nama. Okey, soalan berikutnya dari Siti Aminah Jamil. Assalamualaikum. Saya nak rujuk satu kes ni puan. Arwah abang saya terlibat dalam kemalangan jalan raya maut sewaktu bekerja. Kerja di syarikat logistik as a driver. Semasa insiden terjadi, dia membawa security yang dilantik oleh pihak company. Jadi di sini dari pihak kami boleh ke menuntut insurans dari kenderaan itu?
Okey, untuk kes ini kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. Pertamanya sebab tadi si pengirim ada mengatakan yang si mati sewaktu kejadian masih lagi dalam waktu bekerja. Jadi pertamanya dia boleh buat tuntutan terhadap pihak syarikat tempat arwah ni bekerja. Boleh claim SOCSO, boleh claim insurans sekiranya dilindungi oleh skim-skim insurans yang telah diambil oleh pihak majikan. Itu yang pertama. Yang keduanya daripada segi pihak yang melanggar, sekiranya telah dikeluarkan laporan polis dan mengesahkan kemalangan yang sehingga menyebabkan kematian tersebut adalah berpunca daripada kecuaian pihak yang melanggar, maka keluarga si mati boleh membuat tuntutan insurans terhadap insurans kereta yang melanggar tersebut. Jadi ada dua tuntutan yang boleh dibuat, iaitu tuntutan terhadap pihak syarikat tempat si mati bekerja. Keduanya, tuntutan terhadap insurans kereta yang melanggar sekiranya memang dibuktikan mereka cuai ataupun bersalah dalam kemalangan tersebut. Okey, soalan berikutnya. Okey, daripada Siti Emas Turah Hanafiah. Boleh saya tahu berapa kos untuk kes aksiden? Okey, ini untuk kes-kes tuntutan insurans yang mana pihak tersebut mahu melantik peguam. Untuk kes-kes sebegini, kita tak ada fixed quotation ataupun legal fees yang tertentu. Semuanya bergantung kepada jumlah tuntutan. Jadi kalau anda di luar sana masih lagi mencari-cari peguam untuk kes kemalangan anda, jangan rasa ragu-ragu, jangan rasa takut-takut. Teruskan, terus PM kepada kami, bagi details. Kes anda menyebabkan kecederaan yang bagaimana? Contohnya patah kaki ke, putus jari ke, pendarahan dalam kepala, bagi tahu details ataupun mungkin lebih mudah terus hantarkan medical report supaya pihak peguam kami dapat menilai kecederaan yang dialami. Legal fees ataupun yuran guaman bagi melantik peguam ini adalah bergantung kepada nilai tuntutan yang ingin dibuat kepada terhadap pihak insurans di mahkamah kelak. Benda itu adalah berbeza-beza from case to case basis. Okey, soalan berikutnya Puan Azlin. Okey, ni daripada Jamilah Sarnuji. Assalamualaikum. Kalau boleh saya tanya berkenaan dengan claim loss of use yang Puan buat dan dokumen apa yang diperlukan untuk kita claim kepada insurans orang yang langgar kita ya? Okey, ini untuk claim loss of use. Kalau ada yang dah baca tentang putusan yang panjang tu, loss of use ni adalah jumlah yang pihak insurans akan bayar kepada kita selama mana kereta kita tu rosak, berada di bengkel, kita tak boleh pakai. So dipanggil claim untuk loss of use. Berapa jumlah tersebut adalah bergantung kepada jumlah kereta kita. Macam saya pernah aksiden, masa tu saya pakai Myvi. Myvi pihak insurans hanya bayar RM35 ataupun RM40 kalau tak salah saya untuk sehari. Kalau macam kereta-kereta lain, kereta Honda, kereta Mazda, mungkin rate tersebut berbeza-beza. Tapi ramai orang selalu salah anggap. Diingatkan claim loss of use ni boleh cover the whole amount. Berapa banyak? Contohnya bila kereta dia rosak, dia nak sewa kereta, pihak insurans boleh cover the whole amount. Kena ingat ya, pihak insurans tak akan cover the whole amount. Contohnya macam Myvi tadi cuma RM40 sehari. Walaupun kalau kita nak bayar ataupun kita nak sewa kereta lain sepanjang kereta kita berada di bengkel pun, benda tu saya tak boleh cover. RM40 mana nak dapat kan nak sewa kereta. Jadi loss of use ni adalah benda tu dah fix, memang pihak insurans dah tetapkan, bergantung kepada jenis kenderaan. Bagaimana cara nak claim? Bila kita dah hantar kereta kita ke service center, kereta dah siap dibaiki, bagi tahu dekat ejen yang dekat service center tu, kata saya nak claim untuk loss of use. Kebiasaannya pihak service center ataupun workshop tersebut akan menyiapkan dokumen. Mereka akan mengesahkan berapa hari kereta kita tersadai dekat bengkel. Jadi kita ambil dokumen daripada pihak workshop tersebut. Nanti kita cuma apa yang kita perlu lakukan hanyalah perlu submit borang tersebut kepada insurans third party, insurans pihak yang melanggar tersebut untuk diproses. Jadi prosesnya senang je, tapi benda ni kena buat lepas kereta kita dah siap dibaiki. Okey, terima kasih. Itu je Puan Azimah, soalan yang kita ambil daripada page. Okeylah, baiklah, saya rasa soalan tadi penutup untuk sesi perkongsian pada hari ini, dan saya berharap semoga dengan perkongsian tak seberapa ini dapat memberi sedikit pencerahan kepada para pengguna dan juga para pemandu di luar sana. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, teruskan DM, PM ataupun WhatsApp kami untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Terima kasih semua. Okey, jangan lupa like untuk follow kita punya page. Nanti kita akan update info-info terkini atau apa-apa law yang berkaitan untuk pengetahuan semua. Okey, bye-bye. Terima kasih semua.